Pada video yang lepas, saya ada menerangkan kepada anda apa itu unfinished business, iaitu perkara ataupun isu yang belum selesai dan bagaimana unfinished business ini boleh menjatuhkan kehidupan anda dan menarik anda daripada proses self-growth ataupun pembangunan diri dan menjauhkan anda daripada ketenangan jiwa dan minda. Hai, saya Fahimah. Bertemu lagi kita di YouTube channel saya, Fahimah Zamri. Kali ini saya ingin berkongsi dengan anda bagaimana anda boleh deal dan settlekan unfinished business. Sebelum saya mulakan, saya nak buat review sikit tentang kesimpulan unfinished business pada video saya yang lepas. Unfinished business merupakan isu ataupun perkara yang tak selesai akibat daripada individu terlalu trauma, terlalu sedih, terlalu marah, terlalu kecewa sehingga menyebabkan individu itu menafikan dengan cara tak memikirkan dan tak mahu membincangkan tentang isu tersebut. Walau bagaimanapun, isu tersebut tetap datang dan datang lagi dalam memori individu seolah-olah ianya menghantui. Jika anda ingin lebih jelas tentang apa itu unfinished business dan bagaimana ianya boleh mengganggu gugat kehidupan anda, saya sediakan link di description di bawah. Step pertama ini adalah sangat penting. Tanpa step pertama ini, takkan selesai unfinished business anda. Iaitu, anda benar-benar perlu bersedia untuk melepaskan, untuk let go unfinished business tersebut. Sesetengah orang mengalami sendiri pengalaman kehilangan orang yang tersayang, pernah dicabul, didera, dibuli dan sebagainya. Dan ini memang menyatakan dengan jelas, ini telah membuktikan dengan jelas bahawa individu tersebut memang berada dalam keadaan trauma akibat pengalaman itu. Tapi mungkin anda tidak mengalaminya. Saya bagi contoh, sepanjang anda membesar, anda menyaksikan keganasan rumah tangga di depan mata anda. Sama ada ibu anda yang dipukul oleh bapa ataupun bapa anda yang dipukul oleh ibu. Ataupun adik-adik anda ataupun abang anda sering didera, walaupun anda bukanlah mangsa kepada keganasan rumah tangga ini, anda hanya melihat dan anda berasa pelik, anda sering flashback. Momen-momen tersebut sering muncul dalam fikiran anda. Seolah-olah ada skrin yang mengingatkan kembali memori tersebut. Ataupun masa anda tengah tengok TV, ada scene keganasan rumah tangga, ataupun ada lecturer anda sedang membincangkan keganasan rumah tangga dan anda mula rasa gelisah, tak senang duduk, tak sedap perut, tak senang hati. Ini jelas membuktikan walaupun anda bukan mangsa, tetapi anda hanya menyaksikan saja, tetapi anda juga telah mengalami trauma tersebut kerana menyaksikan pengalaman-pengalaman tersebut. Ramai orang menafikan yang diri mereka ada unfinished business kerana mereka menyatakan mereka bukanlah bangsa, tapi hanya menyaksikan kes buli, kes keganasan, kes dera, dan momen tersebut sering muncul di fikiran mereka dan mengganggu kehidupan mereka. Anda perlu berbincang tentang isu ini secara telus, dan ketika anda berbincang, anda perlu merasai kembali, anda perlu memikirkan kembali pengalaman-pengalaman yang tak seronok, pengalaman yang menyakitkan hati, pengalaman yang mengecewakan anda dan merasai semula emosi-emosi tersebut. Anda perlu bersedia untuk let it go terhadap unfinished business yang sering mengganggu hidup anda selama ini. Anda tak bersedia untuk melepaskan unfinished business tersebut, sebaliknya memilih untuk menyimpan dan memeram unfinished business itu, maka step yang seterusnya takkan menjadi. Kenapa saya kata jika anda tidak bersedia untuk melepaskan unfinished business anda, step seterusnya takkan menjadi? Kerana step yang seterusnya ini membuktikan action, iaitu tindakan yang anda ambil. Anda perlu berjumpa dengan professional counselor ataupun psikologis yang terdekat dengan anda ataupun yang anda selesa. Step pertama tadi iaitu adakah anda betul-betul bersedia untuk melepaskan unfinished business itu merupakan will atau desire ataupun azam, kekuatan, keinginan untuk anda melepaskan diri daripada gangguan unfinished business ini. Jika desire ataupun keinginan anda begitu kuat untuk melepaskan hidup anda daripada
unfinished business ini pasti tak menjadi masalah untuk anda berjumpa secara terbuka dengan rela hati bersama dengan professional counselor ataupun professional psikologi. Bagi mereka yang tidak pernah bersesi bersama kaunselor dan psikologis, untuk pengetahuan anda, mereka akan menggunakan pelbagai teknik untuk anda meleraikan dan akhirnya menyelesaikan unfinished business anda. Saya ada sedikit note di sini. Step yang seterusnya iaitu step 3 sampai 5 yang saya sediakan untuk anda adalah bagi mereka yang telah berjumpa dengan professional counselor ataupun professional psychologist. Tapi jika anda masih belum bersedia untuk berjumpa dengan counselor dan psychologist, anda boleh cuba dulu step ketiga hingga kelima ini. Pada pengalaman saya, jika anda berjumpa dahulu dengan counselor ataupun psychologist, ianya lebih mudah untuk anda melepaskan unfinished business anda. Kerana step yang seterusnya adalah persediaan anda untuk melalui satu fasa baru selepas berpisah dengan unfinished business anda. Cara yang ketiga ialah create physical distance ataupun anda perlu bina jarak fizikal. Kadang-kadang unfinished business masih berlaku dalam diri anda sebab individu yang buatkan anda marah, individu yang membuatkan anda kecewa, down, masih berhubungan rapat dengan anda. Sebab mereka ni kadang-kadang dalam kalangan family, kawan-kawan ataupun klik yang anda hari-hari jumpa. Apa yang perlu anda buat ialah anda perlu menjarakkan diri anda secara fizikal dengan mereka. Kalau perlu pindah rumah, pindah rumah. Kalau perlu pindah tempat duduk, pindah tempat duduk. Elak bertemu dengan mereka, elak bercakap dengan mereka, elak berbual dengan mereka, tanya pada perkara yang perlu sahaja. Bila anda buat macam tu, anda telah membina boundary antara anda dan individu tersebut. Walau bagaimanapun, mereka yang masih di bawah jagaan penjaga tetapi mengalami penderaan gangguan seksual ataupun anda mengalami keganasan rumah tangga, anda perlu melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berkuasa. Sebab itu saya sarankan anda berjumpa terlebih dahulu bersama kaunselor atau psikologis. Dan mereka akan membantu anda untuk anda membuat keputusan. Adakah anda perlu keluar daripada rumah? Adakah anda perlu melaporkan keadaan tersebut kepada pihak berkuasa? Step yang keempat ialah fokus kepada diri sendiri. Fokus kepada diri sendiri ini sangat penting. Sebab bila anda fokus kepada diri sendiri, anda akan berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Anda boleh fikir semula apa yang anda nak capai dalam hidup anda. Dan anda boleh susun strategi macam mana nak mencapai keinginan anda itu. Laksanakan self-care untuk diri. Dengan memikirkan diri sendiri, anda akan lebih gentle ataupun lebih bertolak ansur terhadap diri sendiri. Lebih fahami diri anda, lebih mengenali diri anda dan lebih sayang kepada diri sendiri. Ini penting untuk let go unfinished business anda. Sebab fokus anda yang awal tadi kepada unfinished business tersebut telah beralih kepada fokus terhadap diri sendiri. Dan anda secara automatiknya akan fokus kepada pembangunan diri, self-growth anda dan akhirnya anda akan mencapai ketenangan jiwa dan minda. Step yang kelima yang tak kurang pentingnya, anda perlu kelilingi diri anda dengan individu yang positif. Memang tak dapat dinafikan bahawa seronoknya bersama dengan mereka yang positif ini. Bila anda dalam keadaan down, dalam keadaan sedih, kecewa, rendah diri, mereka lah yang akan encourage anda. Mereka lah akan memberi sokongan kepada anda, kata-kata semangat kepada anda untuk meneruskan hidup, untuk memperbaiki diri. Anda boleh tonton video saya 6 sebab kenapa anda perlu kelilingi diri anda dengan individu yang positif dan saya sediakan link di bawah di bahagian description. Pasti anda akan teruja. Bagi yang menonton video ini, ingatlah, unfinished business bukanlah sesuatu yang patut digenggam, sesuatu yang patut berbaloi disimpan. Berusahalah untuk melepaskan unfinished business anda. Percayalah, apabila anda berjaya melepaskan unfinished business tersebut, anda akan berasa lebih bahagia dan hidup ini lebih bermakna. Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel saya Fahimah Zamri dan anda pasti takkan terlepas dengan video-video yang berguna untuk membantu kehidupan seharian anda.
Kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang.